Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya punya suction cup tak boleh mount kat sini lah. Saya suka mount kat sini sebab saya suka shoot sambil saya membawa kereta. Jadi agaknya dah tamat hayat dia. Terpaksalah mount menghadap muka saya ni. Terpaksalah anda mendengar sambil melihat muka saya. Okey, jadi sementara tengah menunggu ni saya nak bercerita lah. Kenapa uh, saya memilih Mazda RX-8. Jadi satu persoalan yang mudah nak tanya tapi susah nak jawab. Jadi dekat kes saya ni, sebab saya memang betul minat dengan teknologi rotary yang diperkenalkan oleh pihak Mazda sejak tahun 1972 dengan Mazda RX-2, kemudian Mazda RX-3. Lepas tu RX-4 saya tak ingat, saya tak pernah tengok pun RX-4. RX-5, RX-3 tak pernah dengar. Dan tiba-tiba pada tahun 78 Savannah RX-7. So nak pakai RX-7 pula, poket tak tebal pula kan, hati tak cukup kental nak pakai RX-7. Yang contohnya FD kan, harga dah 200 lebih, 1 lebih. Lepas tu nak maintain pun pening. Jadi sebab apa saya pakai RX-8? Sebab dia pening. Dia adalah satu kereta yang challenging untuk dijaga. Apa cakap, bila saya sebut challenging tu, dia bukan normal car lah. Dia bukan for normal average people. Dan kalau anda membeli Mazda RX-8 tu sebab cantik, silap besar lah. Pada saya lah kan. Dia adalah kereta untuk petrol head, untuk orang yang tahu sejarah rotary, sejarah Mazda, the challenge of apa tu, owning a rotary car, dan bersedialah untuk menerima dia punya penangan dia punya karenah dia, dan fuel consumption dia. Isi RON 7 tak sampai 400 km. Terpaksa pula red line sebab nak buang karbon, dan kena pula pastikan carbon build up tak ada, nak pastikan karbon tak ada kat kiri, kanan, bawah. Jadi kalau parking kereta terlalu lama ataupun short distance, karbon akan apa tu, kat bahagian bawah ni karbon akan terbentuk. Jadi bila ada carbon build up kan, nak mengekalkan compression dalam enjin, rotary ada dinamakan seal. Dia macam ni. Ini adalah anda punya blok, so dia pusing kat tengah-tengah ni. Jadi adalah seal tu untuk apa cakap, untuk mengekalkan compression. Jadi compression ni 90 psi, brand new lah. Jadi 75 psi, 7.5 psi, kalau kita kira pakai meter tu, okey lah. 6 pun okey. Yang tak okey adalah anything bawah 5, semua tak okey lah. Dan RX ini ada 2 rotor, satu depan, akhir panggil belakang, dan depan lah. Jadi dia pusing lah kat situ kan. Jadi nak menjaga dia tu, nak menjaga kesihatan enjin, tekan memang sedap. RPM 9, 10 sedapnya bunyi dia terbang kan. Tapi nak menjaga dia, nak menjaga kesihatan enjin. Itu belum cerita modifikasi, ni cerita jaga standard OEM Mazda dia. Mazda telah memberi kereta, melahirkan satu kereta nama dia RX-8 yang agak challenging untuk owner menjaga. Okay. Kalau dah melepasi pening kepala menjaga RX-8 ni, dah boleh graduate lah, pergi pakai RX-7. Jadi kenapa saya suka betul dengan RX-8 ni? Sebab saya memang kaki track day. Jadi sejarah saya turun litar bermula dengan Proton Wira, di litar Batu Tiga Shah Alam. Kemudian graduate ke litar Sepang, bermula dengan BMW E34 5 series yang lama tu, manual 5 speed shock. Lepas tu saya ada kereta track car, barulah saya nak beli satu dedicated track car, iaitu bermula dengan BMW E30, pun turun Sepang sekejap je. Saya sebab E30 tu banyak sangat masalah, silapan saya juga. Tu saya
swap, saya membeli simulator hasil daripada jualan E30 tu, dan duit lebihan tu saya beli Volvo 240 GL untuk track car. Jadi anda melihat Volvo saya tu masih lagi under development, tapi itu untuk pure track car. Piston lah, 4 silinder, 5 speed. Dan juga kereta daily drive saya ni pun saya turunkan track dekat Litar Sepang. Jadi timing saya kat Sepang tu berbeza lah ikut kereta. Kalau Volvo tu sekitar 3 minit 50 ke atas. BMW ni 3 minit hingga ke 3 minit 05 untuk dia punya timing ni kan. RX ni standard saja saya dah clock 2 minit 58, bawah 3 minit lah. Walaupun saya tak berapa kenal kereta tu, belum lagi saya faham 100% dia punya apa tu, dia punya karakter. Tapi saya berjaya clock dengan bawah 3 minit. Jadi saya tak mengharapkan sangat horsepower Mazda RX ni. Tapi handling. Jadi sebab utama yang saya membeli Mazda RX ni adalah handling sebenarnya. 50-50 weight distribution, engine rotary 1.3, kecil, dan dia letak ke belakang boleh, di belakang front axle lah, axle depan tu kat bahagian belakang. Jadi dia macam meniru konsep BMW untuk compact engine-nya size. Dan dia menggunakan falsafah yang sama yang digunakan untuk membina RX-7 tu. Kalau anda tengok video log saya sebelum ni, di mana pasukan pereka Mazda ni sanggup turun ke USA nak melihat satu kopi hasil restorasi peminat kapal perang dunia kedua, iaitu Mitsubishi P0 restorasi oleh peminat aviation di Amerika. Jadi dia orang sendiri melihat hasil kerja tok nenek moyang mereka, bagaimana mereka menggunakan teknologi weight reduction dan penggunaan aluminium untuk membina Mazda RX-7. Jadi formula tu di-apply ke Mazda RX-8. Jadi kereta tu sangat ringan. Daripada rim ringan, forged alloy, hood, atas ni semua segala-galanya semua seringan yang boleh, supaya enjin kecil tu 1.3 rotary 2 rotor tu mampu untuk propel kereta tu, sebab dia tak ada torque di rotary, dan akhirnya menghasilkan track weapon yang saya sangat seronok memandu di Litar Sepang tu. Cuma drawback dia rotary ni panas. Litar Sepang ni track temperature tengah hari 2 petang tu 63 darjah Celsius sebab saya dah pernah borak dengan race driver daripada tim R3. Dia kata, bang, apa tu, track time sekitar 60 ke atas lah, dan cerita tayar cair lah. Jadi bila track time macam tu, humidity pun tinggi. Jadi itulah dia drawback untuk memiliki rotary di Malaysia. Panas, humidity. Jadi sebab panas ni, macam-macam lah benda akan berhubung kait dengan masalah-masalah yang timbul bila menjaga rotary di negara panas macam Malaysia ni. So kita share masalah yang sama. Selalunya kalau baca saya forum, saya akan rujuk masalah-masalah yang timbul oleh pemilik rotary daripada Australia. Mereka, dia orang lagi panas, 45C tau kadang-kadang. Kita kat Malaysia okey lagi, cuma humidity tinggi. Kita dalam 30 ke 35C je suhu kita. Australia tambah lagi 10C, 45C. Jadi saya selalu rujuk kat mereka masalah engine efficiency, engine oil nak guna grade apa kan. Jadi sebab itulah saya suggest Penrite lah, sebab mereka dah uji kat sana kan, dekat negara panas Australia tu. Dia orang gurun lagi sana. Jadi itulah sebab utama saya membeli dan memiliki RX-8, sebab handling sebenarnya dan teknologi rotary. Itu je, dua tu je. Dan saya tak mampu nak pakai RX-7 sebab, dan kereta tu pun dahsyat dia punya power figure dia, tak semua orang boleh mampu kawal kereta tu. Jadi sampai di sini sajalah kenapa saya memilih RX-8 kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.